bila bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah yang sejak azali Allah taala menghadirkan, Allah taala menjadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala, berusaha pengurusi Masjid Taman Seri Bulan Perdana yang dihormati Tuan Timbalan pengurusi Masjid Warisan AJK Masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin, yang ini iktikad segala orang yang terlepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicara ilmu usuluddin, asal agama, atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan bahasa Melayu. Karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minan Fatani Attana, Thailand. Asalnya kitab ini bertulisan Jawi, telah dialih bertulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Baik, kita sambung ke surat 166. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah, ia nakal, ia pindahkan, ia tulis daripada kalam musannif, kata-kata musannif kerana kitab Ummul Barahin iaitu Imam Sanusi. Terkadang didatangkan oleh syaitan di dalam waham pemikiran manusia akan rupa apa yang didatangkan, rupa yang menghendaki ia dengan dia akan Allah Ta'ala. Kadang-kadang syaitan mengacau pemikiran manusia ni seolah-olah Allah Ta'ala atas ini rupa macam ni, atau dikhayalkan, dibayangkan pada wahamnya, pada pemikiran manusia. Yang ini terkadang syaitan menjatuhkan, memberlakukanlah pada hati manusia akan keadaan rupa Allah itu bagian-bagian, macam ni, atau perasakan bagi Allah itu mempunyai tempat. Syaitan timbulkan rasa dalam hati manusia itu, seolah-olah Allah Ta'ala itu mempunyai tempat atau mempunyai jihah. Jihah ni arah, seperti ada baginya beranggota, anggota badan. Kanan Allah Ta'ala tu ada pihak kanan, dan kiri ada anggota kiri, dan belakang, dan hadapan, dan atas. Ini apa nama ni, arah, atas dan bawah. Kena pula ada ayat Al-Quran kan, Allah di atas. Atau adalah Allah Ta'ala itu hampir dekat, atau jauh, atau di dalam alam, atau di luar alam. Dalam alam tu salah, di luar alam pun salah. Apa salah Ustaz? Luar alam pun tempat juga. Itulah. Tapi kat mana? Itu nanti jawapannya nanti. Ini segala macam
godaan-godaan syaitan ni disenaraikan. Maka jika datang was-was seperti demikian itu, ragu-ragu macam tu, ya ke Allah Ta'ala macam ni, agak-agak ni macam ni ke, maka hendaklah mengetahui oleh orang yang mempunyai akal bahawasanya tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang dijatuh tu berlaku oleh syaitan pada waham seorang manusia itu, pada pemikiran seorang, hanya senya daripada alam jua. Itu semua tu tadi itu yang kita bayangkan tu, itu semuanya alam. Alam tu apa? Makhluk, bukan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu tiada ia daripada alam. Pada suatu, Allah Ta'ala tu dia bukan sebahagian daripada makhluk, ataupun tak sama dengan makhluk pada suatu, kerana bukan ia daripada nur. Allah Ta'ala tu bukan daripada cahaya. Habis ada ayat Quran dan hadis tu, cahaya Allah. Itu kalau ayat Quran wajib rujuk kitab tafsir, kalau hadis wajib rujuk kitab syarah hadis. Yang kata wajib ni bukan Ustaz Aidil, ulama, ya, ulama. Al-Quran betul, hadis betul, tapi nak memahami Al-Quran, nak memahami hadis, wajib kita rujuk kitab tafsir para ulama dan syarah hadis para ulama. Sebab apa? Bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran, bahasa hadis ni bahasa Arab, sangat tinggi bahasanya dan sangat tinggi kiasannya. Baik. Jadi Allah Ta'ala bukan cahaya dan bukan ia daripada zulumah, kegelapan pun bukan juga. Dan hendaklah kita jagakan sungguh-sungguh, pelihara, bahawa syaitan syaitan yang menjadikan khayal pemikiran pada waham kita, pada pemikiran kita, khayal lah, pada pemikiran kita itu, tiada ia mengetahui dengan hakikat Tuhan kita. Syaitan pun tak tahu Allah Ta'ala itu macam mana zatnya, dan tiada melihat baginya atas hakikat Allah. Syaitan tak pernah melihat Allah Ta'ala, kerana telah maklum kunhu, ini zat Allah Ta'ala itu terdinding, terhalang pengetahuan sekalian makhluk. Tak ada makhluk yang tahu kecuali Rasulullah SAW yang bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung, secara direct, secara langsung. Dan jikalau Nabi yang mursal, Nabi yang diutus, atau malaikat yang muqarrabin, malaikat yang sangat rapat hubungannya sekalipun, maka terdinding, mana ni sambungan ni patutnya bukan titik, terdinding, terhalang daripada segala makhluk, termasuklah Nabi-Nabi yang mursal, Nabi yang bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat sekalipun terhalang. Maka betapa lagi syaitan, apatah lagi syaitan. Sedang Nabi yang diutus, malaikat yang rapat hubungannya pun tak melihat Allah Ta'ala, tak dapat melihat Allah Ta'ala, apatah lagi syaitan yang mal'un. Orang Melayu cakap mal'un, asal bahasa Arab tu mal'un. Saya buat bukan tesis, kajian ilmiah, latihan ilmiah, degree saya buat, aku ambil pengajian bahasa Melayu. Jadi saya buat kajian kitab Risalah Tauhid, tak suruh kamu Johor dulu. Keputusan daripada kajian tu, kalau tak silap saya, 80% bahasa Melayu yang dalam kitab tu ambil dari bahasa Arab. Bahasa Melayu banyak ambil dalam bahasa Arab. Salah satunya ni mal'un. Asalnya mal'un, orang Melayu juga mal'un. Mal'un apa mal'un? Yang dilaknat. Yang dilaknat siapa? Syaitan. Tapi
Tapi kalau manusia berangai macam syaitan, panggil malamun juga. Malamun betul lah. Mencara Ustaz, itu asal bahasa Arab tu. Mal'un, tentang Melayu malamun, lebih kurang lah tu, yang dilaknat. Maka betapa lagi syaitan yang mal'un, yang dilaknat, yang sangat derhaka kepada Allah itu boleh mengetahui akan kunhu zatnya, zat Allah. Macam mana boleh? Tak boleh. Hingga boleh ia menjadikan rupa Allah Ta'ala di dalam zihin, fikiran seseorang. Jadi bila dia kacau pemikiran seseorang, Allah Ta'ala tu macam ni, salah. Sebab apa? Dia pun tak pernah melihat Allah Ta'ala. Jadi kalau terfikir, terlintas dalam kepala kita, pemikiran kita, cepat-cepatlah kita nafikan. Tak, Allah Ta'ala bukan begini, Allah Ta'ala bukan begitu. Dan apabila kita ketahui bahawa syaitan itu tiada ia melihat atasnya, nescaya ketahui kita bahawasanya tiada dapat akan dia merupakan Allah. Jangan seluruh insya-Allah. Baik, sambung. Dan apabila kita ketahui bahawa syaitan itu tiada ia melihat atasnya, Allah Ta'ala, nescaya ketahui kita bahawasanya tiada dapat akan dia merupakan dia. Syaitan merupakan Allah, tak boleh. Dan betapa ia merupakan Tuhan yang tiada mempunyai rupa sekali-kali. Macam mana dia rupakan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak ada rupa. Rupa itu makhluk. Habis ayat Quran ada kata wajhu rabbuka, itu kita dah bahas sebelum ni, kita dah ulang kaji, dalam kitab ini muka surat 135, kita dah bahaskan sebelum ni, ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar, yang seolah-olah mengatakan Allah Ta'ala itu macam sama dengan makhluk. Salah satunya wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau. Firman Allah Ta'ala sendiri, wajah engkau wajah rabbuka, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Allah Ta'ala sendiri yang kata. Tetapi makna wajah rabbuka, wajah Tuhan engkau, ada dua penafsiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut wajah rabbuka, wajah Tuhan engkau, tapi makna sebenar serah kepada Allah. Dia tafwid. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penafsiran yang kedua, wajhu rabbuka ditakwil, dipindah makna yang sesuai. Makna yang sesuai itu bukan tepuk dada tanya selera, tak. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Yang tadi surah Al-Ikhlas ayat 4. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Allah tak serupa dengan apa sekalipun, maka wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau ditakwilkan, dipindah makna zat Tuhan engkau, dan kekallah zat atau diri Tuhan engkau. Dua-dua ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak pegang salah satu saja pun boleh, tapi jangan tolak yang salah satu lagi. Kalau itu maknanya kena pegang dulu lah. Dua-dua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berat yang satu, ringan pada yang kedua, tak ada masalah. Tapi jangan menentang atau menolak atau menafikan salah satu. Baik. Yang terlalu sekali-kali. Dan tiada pula syaitan itu dapat jalan mengenal akan Tuhan sekali-kali. Dia tak ada jalan nak mengenal Tuhan. Macam mana Tuhan yang sebenar tu macam mana, tak dapat jalan. Maka sehingga-hingga barang yang jatuh berlaku pada waham pemikiran engkau dan khayal engkau, pemikiran juga, itu barang yang dilihatnya daripada segala jirim, objek yang uluhiyat. Uluhiyat, apa nama ni, kelebihan ataupun yang tinggi, dan yang sulfiyat, sufliyat, dan barang yang didengarkan, maksudnya objek lah,
dia daripada segala khabar seperti arash dan syurga dan sungainya dan pohon kayunya dan barang yang dilintas akan dia seperti segala bukit daripada yakut dan laut daripada resah. Resahnya berbahasa Patani, makhluk, objek. Dan bermula sekalian yang demikian itu baharu. Ini semua ni tadi contoh-contoh ni baharu, ada permulaan. Atau ma'dum. Ma'dum ni menerima Adam. Menerima Adam ni menerima tiada. Baharu ni ada permulaan, ma'dum ni ada akhir, musnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi, itu tiada baharu. Itu makna tinggi ketuhanannya, bukan tinggi itu Allah Ta'ala dekat atas. Pun kena apa nama ni diterangkan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada baharu, tiada permulaan dan tiada ma'dum, tiada akhir. Maka apabila engkau lawan akan dia dengan dalil dan burhan, lawan apa nama ni godaan syaitan tadi itu, maka dihujahkannya pula akan kamu dengan katanya. Syaitan akan jawab, jikalau tiada Allah Ta'ala itu bertempat bagian-bagian, maka di mana ia? Akan timbul pula soalan lain. Baik, kalau Allah Ta'ala tak bertempat, Allah Ta'ala kat mana? Dan jikalau tiada ia, ini Allah atas rupa bagian-bagian, maka betapa ia kalau Allah Ta'ala tu bukan macam ni, bukan macam ni, bukan macam tu, habis Allah Ta'ala tu macam mana? Soalan cepu emas. Bukan cepu emas ni, cepu dia. Padahal kehendaknya syaitan itu, tujuan syaitan itu dengan demikian itu hendak menafikan yang menjadikan alam, nak menafikan Allah Ta'ala. Dia kacau dari segi tauhid, tuan. Syaitan ni bukan kacau dari segi sembahyang je. Dia kacau segala segi. Dia kacau hubungan suami isteri pun iya. Tak? Ada je benda gaduh. Masa belum kahwin okey aje. Kan? Kahwin aja wah macam-macam lah, itu tak kena, ini tak kena. Benda kecil kan jadi besar kan. Tonton pun lebih dahulu makan asam garam dia tak, macam-macam pengalaman. Syaitan syaitan. Jadi kalau yang suami isteri tu kita kena faham lah, yang membuat seorang suami bencikan isterinya tu syaitan, yang membuatkan isteri bencikan suami tu pun syaitan juga. Yang sebenarnya kalau dibincang balik kan, luahkan, kenapa awak ni, awak sebenarnya kenapa, sebutlah gini-gini. Rupa kadang salah faham. Salah faham, misunderstanding. Bila tak ditanya, ya tak tahu. Kena jujur, kena luahkan. Jangan senyap aja. Simpan. Dah 30 tahun simpan. Ada satu benda yang apa nama dah tak tahan, dah orang kata tinggal tunggu masa nak meletup. Benda jadi kan, nak jadi. Jadi satu perkara dah meletup. Wah, benda kecil je meletup. Gaduh. Wah, mungkin semua. Yang 30 tahun punya benda tu jungkit semua, habis. Tu simpan, pendam kan. Habis nak luahkan nanti bergaduh kan. Luahkan tu dengan cara baik-baik lah, cara cari waktu yang apa nama ni, dah kenyang, dah siap makan kan, tak penat balik kerja, jangan dia waktu yang cuti, dah makan semua, macam itu. Cerita pun tak puas hati cerita. Suami cerita kat isteri, isteri pun cerita kat suami. Barulah jelah. Dia pun lepas hati tu biar apa nama ni, tenang sikit. Tak disimpan. Jadi meletup nanti kan. Benda cerita kisah benar tuan kan. Jangan sampai berlaku lah. Tadi kan. Jadi apa nama ni, bila Ustaz yang boleh cerita tu, selagi masih itu boleh lah, peluang tu masih ada lah. Masih itu dah meninggal dunia, dah tak guna kan.
Jangan selagi belum meletup tu ambil peluang untuk bincang. Baik, cerita suami isteri memang panjang lah tuan Baik, lagi godaan sembahyang tu ada juga masa sembahyang lah fikir ni nanti lepas insya nak makan kat mana restoran belakang masjid buka order apa mi Bandung sedap juga, lama dah rasa. Ialah biasalah. Ada orang jumpa kunci yang hilang dalam sembahyang. Apa maknanya sembahyang dia bagus Ustaz? Sembahyang dia menolong jumpa kunci. Mana? Jadi tak khusyuk sembahyang dia. Sebelum sembahyang dah sedar kuncinya hilang. Kat mana? Dekat pertama dia cari kat rumah. Kat rumah tadi. Kat rumah lah masjid lah. Dia sambil masjid. Rekaan kedua dia fikir kat masjid. Tadi kat tempat wuduk ada tak? Rekaan ketiga, insya Allah ceritanya ni. Rekaan ketiga cakap tandas. Tandas ni amat. Kat atas flash tu. Sangkut tu mana tu. Rekaan keempat jumpa. Oh kat Koci. Alamak, Koci. Masa akhir-akhir tu ni Koci. Jumpalah sembahyang. Tapi bukan kerana sembahyang menolong jumpa kunci dia tu rosak sembahyang itu syaitan lah bukan tolong apa dia mengganggu Satu lagi syaitan ganggu dari segi tauhid. Allah Ta'ala ni sebenarnya macam ni. Allah Ta'ala tu macam ni kat sini macam ni. Hati-hati. Padahal keadaan syaitan tu fikir nak menafikan, jadikan alam, menafikan Allah dan menghampakan perbuatan atas Soni' itu pencipta alam, Allah Ta'ala lah. Maka hendaklah engkau jawab akan dia. Jawab hatilah dengan kata engkau tiada mengenal akan Allah melainkan Allah. Dan agama itu dua. Pertama iman dan kedua kufur. Dalam ilmu tauhid ni dua je perkara. Kalau betul berimanlah, kalau salah kufurlah. Itu sebab hati-hati. Syaitan ganggu ni, habis salah kita sikit habislah jatuh kufur nak dengan tadi. Sebab agama ni, iman ni dia kena 100%. Dia tak boleh 99.999 pun tak boleh. Dia kena 100%. Campur pun tak boleh. Dia mesti solid iman yang betul, fahaman yang betul. Nak tahu iman tu betul tak betul, tak lain dan tak bukan kita menuntut ilmu, kita ulang kaji dengan kitab. Baik, dan bagi akal itu ada sekatnya, ada hadnya, yang dihadkan oleh Allah Ta'ala. Makhluk ni ada had-had dia. Kereta Beza 1.0 ni, minta maaf kalau ada siapa ni cerita, saya cerita diri saya sendiri. Kereta saya saya kadang-kadang lupa nak beritahu kan. Saya buat contoh Beza 1.0 lah apa kan, takut orang yang ada Beza 1.0 tu terasa. Ni saya cerita kereta saya sendirilah. Beza 1.0 tu pun tak sama dengan 1.3, apatah lagi BM. 1.0 dengan 1.3 pun lain, dia punya pecut dia. Kalau 1.0 tu nak motong, sapu memang kena banyak sapu kan. Nak motong 1.0 nak motong, dah tekan ni tak ada tanda. Dia punya dia punya pecut itu tak ada tanda. Kalau apa nama ni tebur tu lain lah cerita, tekan lambat sikit tapi dia pergi juga. Ini dah tekan ni tak pergi nanti kena sapu lah kan. Kena pula belakang kat lampu lama kan. Dah lama nak motong tak dapat motong, sikit dapat peluang pula motong, belakang pula ada kereta pula dah kan. Kan 1.3 pecut sikit. Kita lain kita lain lagi lah kan. Ada had-had dia. Kalau dipaksa rosak. Dipaksa rosak. Itu juga akal kita ada sekatnya yang dihadkan oleh Allah Ta'ala. Tiada dapat melampaukan daripada hadnya. Tak boleh. Benda Allah Ta'ala tu macam mana rupanya tak disuruh fikir. Sebab tu tak disuruh fikir.
Wajib percaya saja Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Macam mana? Jangan difikir. Kadang-kadang bila sebut jangan aja tak cukup. Contoh, jangan buang sampah di sini. Betul-betul dekat papan tanda jangan buang sampah itulah dibuang. Jangan merokok di sini. Betul-betul kat bawah tu boleh merokok. Oh, gasak. Lagi apa? Jangan apa? Jangan letak kenderaan di sini. Oh, kat situ boleh letak aja. Yang jangan tu lah yang diletak. Tak semualah. Segelintir, sekelumit. Baik, jadi jangan fikirkan Allah Ta'ala tu macam mana. Jangan difikirkan, nanti gila. Sebut gila tu orang takut. Baru orang tanah, kan? Macam tanah Mekah, tanah Madinah kan haram dikeluarkan daripada Madinah dan Mekah. Haram sebenarnya, haram. Sebab haram dia tak cukup, ada juga yang bawa. Kena cakap jangan bawa keluar tanah Mekah dan Madinah, nanti gila. Oh ya, sebab gila tu tak berani. Tak berani. Manusia tak semualah, tak semua. Jemaah sini insya-Allah bagus. Baik. Bermula lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya, hakikat Allah Ta'ala tu yang sebenar tu macam mana, itulah mendapat. Yang namanya apa nama ni, mendapat hakikat tu, lemah kita daripada mendapat hakikat, tak tahu Allah Ta'ala tu macam mana, itulah pengetahuan. Ni diulang. Yang ini tiada kita ketahui akan hakikatnya itu, hakikat Allah Ta'ala tu macam mana yang sebenarnya, dinamakan mengetahui. Kita belajar atau ulang kaji sampai tahap kita dah tak tahu Allah Ta'ala tu macam mana, itulah namanya mengetahui. Kalau selagi tahu Allah Ta'ala tu macam ni, itu bukan mengetahui, itu salah tahu. Salah tahu. Orang Jawa kata misunderstanding. Orang Jawa yang boleh cakap Inggeris. Salah faham. Yang sebenar-benarnya tahu ialah tak mengetahui akan hakikat Allah Ta'ala. Tak tahu bagaimana Allah Ta'ala yang sebenar. Sifat-sifatnya kita boleh belajar. Zatnya, dirinya tu macam mana, kita tak ketahui. Bila sampai tahap begitu kita belajar, maka itulah namanya mengetahui. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada ketiadaan mendapat akan dia oleh akal kita itu tiada ada ia. Dan hanya saja telah berdiri dalil atas sabitnya. Sebelum ni kita dah ulang kaji dalil-dalil, bukti-bukti atas sabitnya, tetapnya Allah Ta'ala dengan memerintahnya pada makhluk. Betapa kehendak ia daripada mengadakan dan meniadakan, dan menghidupkan dan mematikan, dan meluaskan dan mempicitkan, menyempitkan rezeki dan sebagainya. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat. Jahat dari segi tauhid ni. Kita jahat ni, yang kita terfikir jahat, mencuri, merompak, mengumpul, mengagut, membunuh. Ulama tauhid kata ada pengajaran yang jahat. Jahat macam mana? Daripada syaitan manusia. Nampak? Manusia tu pun disebut syaitan oleh ulama. Kenapa? Sebab yang namanya syaitan tu sifat. Kalau jin yang jahat kita panggil syaitan, manusia yang jahat pun dipanggil syaitan. Itu sebab orang tua dulu kalau marah budak gila setan ni budak kan. Kenapa? Dia belajar syaitan tu sifat. Baik, syaitan manusia akan hakikat Allah Ta'ala itu bagian-bagian. Ini pengajaran yang jahat kata ulama. Ya, mencuri itu jahat, ya betul. Meragu, merompak, merobot itu jahat, membunuh jahat. Tapi ada lagi satu jahat, iaitu apa nama ni, syaitan manusia, pengajaran. Dia mengajar, menyampaikan bahawasanya Allah Ta'ala itu bagian-bagian. Dan iktikad yang batil, iktikad yang salah, dia sampaikan ni bukan kosong-kosong ayat Al-Quran.
berdasarkan ayat Al-Quran. Ayat Quran apa yang kita dah ulang kaji sebelumnya? Ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa yabqa wajhu rabbuka yadullahi fawqa aydihim wa ja'a rabbuka, macam-macam hadis. Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Ayat Al-Quran hadis, ayat Quran hadis. Ini kata ulama pengajaran yang jahat. Bukan kerana Al-Quran itu salah, Al-Quran tak salah, hadis tak salah, tetapi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tersebut, cara memahaminya itu salah. Kenapa? Tidak melalui saluran yang betul, iaitu melalui kajian-kajian para ulama. Ulama tu buat kitab tafsir, buat kitab syarah hadis, bukannya buat macam karangan SPM, kena guring sana guring sini, tak. Mesti ada imbakub. Tahu imbakub? Isi. Wah, ada BM lah Ustaz, tentang SPM. Isi imbakub. M apa? Mengapa, apa, bagaimana. Wah, guring lah. Pi apa? Peribahasa. Pi apa? Contoh. Pi lah sekali penegasan. Itu kena guring. Lagi banyak guring, lagi banyak markah. Kitab-kitab tafsir dan syarah hadis ini bukan imbakub. Ini bukan karangan SPM. Ini pemahaman ulama daripada ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain. Sebab tu salah satu syarat penafsir dan pensyarah hadis, iaitu hafiz Al-Quran 30 juzuk, dan juga hafaz beribu-ribu hadis serta sanadnya. Baik. Jadi ikutlah aturan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bagus cita-cita untuk memahami Al-Quran. Saya selama ni baca je Ustaz, tak faham apa maknanya, tak faham apa kehendak ayatnya. Saya nak memahami, saya nak menelusuri. Boleh, bagus. Cara-cara rujuk kitab tafsir. Rujuk daripada kitab tafsir yang ringan dahulu. Kalau nak terus berat boleh juga, bukan berat, perinci. Boleh juga, tapi tahanlah satu ayat tu tafsirnya 2-3 muka surat. Bila nak habis Ustaz, kita belajar ni bukan nak banyak. Banyak alhamdulillah, tapi nak betul-betul faham. Orang dewasa punya belajar ni tak sama dengan budak punya belajar. Macam makan, budak kan makan sedap tak sedap dulu, yang penting banyak. Lepas makan lagi muntah. Nak betul tadi kan. Budak ni tak kira, yang penting banyak. Nak lagi. Kat rumah dah makan, di rumah sudah nenek je dah makan belum? Makan lagi. Ni kisah benar juga ni. Lama-lama budak tu jadi apa? Umur baru sekolah rendah dah kena apa? Kolesterol. Hati-hati. Itu makan. Jadi apa nama ni tadi? Kena saluran yang betul, iaitu Quran dan Quran memahaminya, caranya dengan tafsir Al-Quran. Jadi bukan nak banyak, kualiti. Orang dia dewasa dia makannya rasa sikit kurang garam, tak nak dah, sikit tu rasa ni manis sangat, sikit je, dia sikit. Dia ni yang sedap tu pun dia tak banyak. Dia tahu dia banyak tu lain jadi. Yang sedap pun dia makan tak banyak, asal rasa. Kan dia macam tu dewasa. Belajar pun macam tu juga. Budak kan banyak lepas tu hilang semua, tak ingat. Orang dewasa ni sikit tapi faham betul. Faham, diamalkan, kan? Baik, jadi nak memahami Al-Quran, wajib rujuk kitab tafsir. Hadis, rujuk kitab syarah hadis. Ada tak yang bahasa Melayu? Ada. Jemaah sini pernah bagi saya pernah sebut banyak kali. Dia pun tak bagi sebut nama dia dah, malu dia. Apa nama ni, dia hadiahkan tafsir Nurul Ihsan 4 juzuk. Tafsir tu 4 juzuk, tapi dia bagi saya 3 juzuk. Itu tafsir bahasa Melayu, orang Melayu buat. Tapi tak detail lah, tak begitu mendalam lah.
Tapi bolehlah, namanya tafsir juga. Ya. Syarah hadis bahasa Melayu ada tak? Ada, tulisan Jawi lah, iaitu Bahrul Madi. Kitab Bahrul Madi, 22 juzuk. Itu mensyarahkan hadis-hadis Tirmizi, Imam Tirmizi. Kitab syarah hadis. Boleh. Baik. Maka hendaklah kita jagakan dia, apa nama ni, i'tikad lah, jagakan dia supaya jangan kita kena pedayanya. Pedaya siapa ni? Syaitan manusia. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Scammer ni bukan setakat scammer duit, scammer dari segi akidah. Scammer duit tu kita rugi kat dunia lah. Duit pun nak pernah cari kan. Yang puluh-puluh ribu, belas ribu, tak payahkan belas ribu, 1,000, 2,000 pun, ya Allah, kena sedihnya, ya Allah. Bukan senang nak cari. Kerja pagi petang siang malam kan, dicuri orang. Tapi lebih bahaya lagi scammer dari segi akidah ni, ya Allah. Scammer dari segi akidah, sampai kita meninggal dunia bawa akidah yang salah. Bukan kita lah, seseorang dibawa akidah yang salah, seluruh hidup dia rugi. Bukan hidup kat dunia je, seluruh hidup dia, dunia akhirat rugi. Kat dunia mungkin dia tak nampak lah, bukan akhirat rugi. Pasal apa? I'tikad yang betul itu kunci syurga. Kan? Apa nama ni? Semayang Jumaat, khutbah Jumaat kan, kunci syurga. Salah satu kunci syurga yang utama ni i'tikad, kepercayaan yang betul. I'tikad salah tak dapat buka syurga. Baik. Jangan kena perdayanya dengan pengajaran yang jahat. Jadi tadi kita kena jaga daripada syaitan, yang ini kena jaga daripada syaitan manusia pula. Tadi syaitan jin, ini syaitan manusia. Dengan pengajaran yang jahat, dia mengajar agama, tapi ulama kata pengajaran yang jahat. Kenapa? Menyalahi daripada yang sebenar. Dia mengajar Quran hadis, dalil-dalilnya semua Quran hadis, tapi ulama kata pengajaran yang jahat dan i'tikad yang batil, yang salah itu. Kenapa? Sebab tak sama dengan tafsiran para ulama, syarah hadis para ulama, dan kitab-kitab tauhid lah para ulama. Dan supaya terpelihara kita daripada demikian itu, kerana banyaklah sekarang manusia, sekarang ni zaman ulama yang mengarang kitab ni, ini sekarang ni apatah lagi manusia yang menyesatkan yang awamil muslimin dengan mengajarkan ilmu yang batin yang membawa kepada riddah. Ilmu batin sama ada ilmu dalaman, iaitu tasawuf, ataupun ilmu tauhid lah, batin, yang membawa kepada riddah. Riddah tu apa? Murtad. Alhamdulillah min dzalik. Kalau sembahyang salah, tak sah atau batal, orang lain boleh nampak, tuan-tuan, boleh tegur, awak punya sembahyang ni, minta maaf batal ni, macam ni kan, gatal hidung ke telinga, ganggu, batal. Gerakan 3 kali betul-betul atau lebih, tapi tak ditahan, Ustaz. Tak boleh garuk langsung. Boleh, ada cara dia. Macam mana cara dia? Pergi dekat tempat gatal tu, tepat-tepat, lepas tu garuk dengan jari. Tangan yang gerak, tangan tu tapak tu, buat tapak, melekat. Jari tu yang gerak. Kalau tak buat tapak, nanti tangan tu ikut gerak, batal. Pasal ni anggota besar, jari anggota kecil, berlubang garuk pun tak batal. Jadi penutup kita sebelum masuk isyak ni, kita belajar cara menggaruk semasa sembahyang. Kalau boleh tahan-tahan lah kalau dah tak tahan sangat, pergi tempat gatal tu, sap, garuk pakai jari. Berapa banyak Ustaz? Sampai lega lah. Lama Ustaz tak lega-lega, tak apa, dia tak dikira, jari tak dikira. Anggota kecil. Baik. Jadi maka berlindung kita dengan Allah daripadanya dan daripada kejahatan pengajaran mereka itu. Baik.
cukuplah kadar 5 tuan nak masuk isyak, masuk rukun. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi